Persoalan yang kami ajukan secara rambang kepada beberapa individu tentang pemahaman mereka berkenaan dengan insentif ini. Kalau diberikan, terima ataupun tidak. Bagaimana pandangan mereka? Adakah sekadar sebagai satu insentif untuk memudahkan, katanya untuk meringankan beban? Atau sebenarnya ia boleh mempersoalkan integriti anda sebagai pengundi? Bukankah ada orang cakap tangan yang memberi lebih baik daripada tangan yang menerima? Tak ada. Itu kita akan cakap nantilah. Tapi untuk kepada semua parti, kepada semua calon disarankan untuk berhati-hati serta memahamilah serta kita lihat mungkin ada berlaku kesalahan sebab kita takut bahawa ada unsur-unsur rasuah di dalam pemberian. Ada cakap macam insentif, tapi insentif tu kita kena lihat daripada sudut yang positif lah kan. Okey, kita nak bercakap tentang insentif balik mengundi, dan untuk bercakap tentang perkara ini tak perlu untuk kita kenalkan lagi. Memang layaklah bercakap tentang perkara ini. Kita lama bersama tak datang ya? lama tak datang. Lepas tu dah bertukar saya rasa penampilannya berbeza kali ini. Semakin segak. Kita bersama dengan Datuk Seri Akbar Abdul Sattar, mantan Presiden Transparency International Malaysia, ahli Lembaga Pengarah Institut Integriti Malaysia. Assalamualaikum Datuk Seri, apa khabar? Waalaikumsalam. Baik, alhamdulillah. Okey, bila dengarkan tadi antara pandangan dan juga mungkin ini luahan hati mereka sendirilah tentang soal insentif ini. Pertamanya, kalau kita boleh tafsirkan apa sebenarnya insentif dan adakah ia boleh dikaitkan dengan rasuah? Ada beza tak, Datuk Seri? Sebenarnya kita ada undang-undang yang spesifik, iaitu di bawah Akta Kesalahan Pilihan Raya 1954. So ada 3 section lah di sini. Cuma setakat ni tak pernah ada orang kena tuduh di bawah section-section ni. Padahal sejak tahun 54 lagi. So yang pertama dikenali sebagai section 8 tu sebagai penjamuan. Jamu. Tak boleh bagi jamuan makan minum secara terbuka. Itu undang-undang undang-undang dia. Lepas tu yang kedua dikenali sebagai pengaruh. Pengaruh ni maknanya kita tak boleh ugut orang, kita tak boleh pengaruh dia, kita tak boleh tak bagi dia mengundi sebagainya. Ada undang-undang tu lah. Lepas tu yang ketiga bribery lah, rasuah, penyogok, sogok kan. Jadi maknanya kita tak boleh bagi untuk orang pilih kita dan sebagainya. Ada undang-undang yang tertera, tapi hukuman dia adalah begitu berat sekali, iaitu kalau dikena kepada pengundi ataupun calon kan, iaitu lebih kurang 2 tahun penjara, ataupun calon tu apabila disabit dia hilang dia punya status sebagai ahli parlimen dan sebagainya, dan satu lagi dia tak boleh mengundi 5 tahun. Itu undang-undang. Tapi sekarang ni nampak gaya kebanyakan daripada kita ni seperti nyata tadi lah. Ada kata diberi sebab nak suruh balik. Yang kedua dia orang kampung dan sebagainya. Ada satu lagi menyatakan bahawa mereka ni disuruh undi kan. Semasa pemberian tu dipakai uniform sebagainya. Jadi itu saya rasa yang paling baik ialah kalau kita rasa tak betul, kita lapor kepada SPRM. Sebab setakat ni yang sehari 2 ni saya dapati ada 11 kes yang dilapor. Jadi biar siasatan, sebab saya rasa benda ni bukan senang untuk siasat. Satu, undang-undang kita macam tu. Untuk siasat, nak cari saksi. Dan satu, tak nak jadi saksi. Yang kedua, transaksi tu yang dan lain-lain elemen lah yang boleh menyebabkan. Jadi setakat undang-undang ni, setahun 1954 kan, tak ada seorang lagi dituduh yang setahu saya lah. Kita juga ada Akta SPRM lah. Tapi Datuk Seri, yalah perkara ini 5 tahun sekali berlaku kan. Jadi mungkin tidak berkerap berlaku sebab yalah 5 tahun sekali itu. Dan untuk bercakap tentang insentif-insentif ni, ramai juga di antara kita yang bercakap tentang kalau andai kata pemberian itu secara tunai, contohnya wang ringgit. Wang ringgit itu barulah boleh dikatakan dikategorikan sebagai rasuah dan tidak bercakap tentang duit tiket bas ataupun duit untuk beli minyak dan sebagainya. Tapi berbentuk wang tunai itu yang menjurus ke arah rasuah itu. Bagaimana nak bagi perbezaan antara perkara itu? Saya rasa kalau ikut akta tadi, bukan duit saja, bahkan juga makan dan jamuan sebagainya pun termasuk. Cuma yang isunya di sini isu integriti lah kan. Jadi sepatutnya kalau kita tengok di negara-negara lain, kita dapati bahawa kalau nak mengundi kita kena sendiri. Tapi sini ada juga bercakap ini kita tak ada duit lah, kita punya standard of living tak apa tinggi dan sebagainya, kita perlukan wang. Itu merupakan satu batasan lah yang ada, yang menyebabkan ramai kebanyakan daripada parti-parti politik lah akan memberi kan. Itu merupakan satu masalah yang
Yang saya rasa kita kena cari jalan yang terbaik lah. Bagaimana untuk menyelesaikan masalah ini ya. Yang ada juga parti-parti tak puas hati iaitu dengan memberinya maka sudah tentu ia akan mempengaruhi seseorang untuk mengundi. Jadi itu menyebabkan ada parti-parti yang kurang ada duit tu berasa tak puas hati lah. Tapi kalau diikutkan apabila Datuk menyentuh tentang Akta Kesalahan Pilihan Raya 1954 ini daripada dulu lagi menyentuh tentang penjamuan, pengaruhnya dan juga rasuahnya. Baik dalam situasi bak kata Fad tadi 5 tahun sekali dan kalaulah ia dilihat sebagai satu keperluan, adakah kemungkinan di masa depan pilihan raya yang ke depan ini perlu untuk kita ubah suai akta ini bagi memudahkan sebab kebanyakannya kalau sekarang ini 5.6 juta pengundi muda akan pulang mengundi dan kebanyakan mereka terdiri dalam kalangan penuntut-penuntut IPT yang mana mereka merasakan kalau nak balik contohnya Datuk ke Sabah dan Sarawak kos penerbangannya sudah tentu tinggi. Jadi adakah dari segi kewajaran untuk mengubah akta ini semata-mata untuk kita pastikan kelancaran proses demokrasi itu? Saya rasa itu satu cadangan yang baik sebab akta kita pun dah lama. Yang kedua ada juga akta-akta yang baru seperti yang dicadangkan semasa sebelum pilihan raya 2018 oleh Parti Barisan Nasional, satu pembiayaan keuangan dana politik. Itu bagus ya. Cuma saya dapati bahawa apabila akta ini yang dibuat kan, tapi apabila tahun 2018 dibawa kepada apabila parti-parti lain iaitu PH ambil alih, itu pun tak diimplement kan. Jadi masalahnya saya nampak di sini ialah akta ni selalunya parti-parti politik ni tengok akta ni merupakan satu perkara yang boleh ikat tekuk sendiri gitu. Jadi dia dah fikir, tapi saya rasa itu ada satu cara yang baik, terutama sekali dalam di kawasan-kawasan sinilah mungkin kita sediakan bas dan sebagainya untuk orang ramai. Itu boleh difikirkan oleh pakar-pakar untuk memudahkan. Yang kedua supaya tidak keluar tidak timbul lagi isu-isu integriti dan juga tomahan-tomahan yang boleh menyebabkan. Tapi satu kena ingat iaitu ini adalah merupakan satu integriti dan kalaulah kita dilapor dan juga disiasat oleh SPRM, mungkin kita merupakan orang pertama disabitkan ataupun disiasat dan juga didakwa. Itu juga kita kena berhati-hati. Dan lebih baik terutama sekali orang yang ada duit ni kan, kita pergi dengan wang sendiri, kita pergi dengan gentleman dan kita pilihlah parti yang kita fikir baik untuk negara. Dan saya oleh kerana transparansi international sebelum ni dan sebagainya, jadi saya lebih pentingkan kalau kita nak mengundi ni lebih pentingkan kepada calon-calon yang ada integriti lah. Sebab kita dapati bahawa selalunya kalau calon tak ada integriti ni kemungkinan besar lah. Semua parti lah, saya pun tak ada parti mana-mana. Kemungkinan besar untuk dia untuk mencari wang-wang yang tak apa betul tu adalah besar sekali lah. Ini merupakan satu perkara yang berlaku bukan sahaja di Malaysia, bahkan di luar negara. Itu sebabnya di luar negara kita dapati bahawa selalunya calon-calon yang tercala sikit lah, dia tak akan masuk calon lah. Dia sendiri tak nak. Tapi negara kita ni pelik sikit lah. Jadi walaupun kita dituduh mahkamah dan percara pun masih lagi kita nak. Jadi kita nak. Sama ada masyarakat kita boleh terima tak terima itu lain hal. Tetapi ini adalah isu integriti lah. Okey, bercakap tentang isu integriti ni memang saban tahun memang kita dengar setiap kali pilihan raya akan ada sahaja orang kata apa peruntukan-peruntukan yang diberikan kepada pengundi-pengundi ini untuk menarik mereka pulang ke kampung halaman masing-masing kan. Tapi bagi pandangan Datuk Seri sendirilah kan, apa mungkin cadangan yang diperlukan untuk menarik minat pengundi ini untuk balik ke kampung tanpa memerlukan macam insentif dan sebagainya kan. Mungkin ada cadangan daripada Datuk Seri sendiri sebab ada juga yang mengatakan bahawa selepas ini mungkin berkemungkinan besar SPR mungkin mengeluarkan bajet mereka juga untuk menarik kita untuk pulang ke kampung. Bagaimana pula? Itu cadangan yang baik. Cuma kita dapati kalau kita berbalik kepada akta baliklah ya tadi dah 1954. SPR pun tidak mempunyai kuasa tau. Dia limited dia punya resources, tidak mempunyai kuasa. Jadi kuasa itu diambil alih oleh kemungkinan besar oleh SPRM, polis dan juga SKMM. Itu. Tapi sudah tentu saya rasa apabila adanya pindaan kepada akta-akta kesalahan pilihan raya ni, saya fikir mungkin kita dapatkan idea-idea daripada pakar-pakar ni
terutama seperti nyatakan tadi dari segi transport nak bagi insentif dan sebagainya secara yang official itu boleh lakukan. Itu sebabnya saya rasa untuk kita meminda dan juga membarui Akta Kesalahan Pilihan Raya 54 ni adalah begitu baik sekali demi untuk sebab akta dah lama 54 kan. So rakyat pun bijak sekarang, dan yang kedua kita dapati bahawa sudah tentu dengan adanya cadangan-cadangan baik daripada NGO, daripada parti-parti politik, ini boleh memberi kesan yang baiklah. Lebih daripada 70 tahun akta ini dan kalau ada penambahbaikannya mungkin boleh memudahkan dari semua. segi katalah dari segi perbelanjaan pilihan raya untuk adun kita tak boleh lebih daripada, kalau ikut akta kan, tak boleh lebih daripada 150,000. Okey. Untuk parlimen 200,000. Kita tengok berapa kita belanja. Ada satu kawasan tu dia katakan 2 juta, 3 juta kan. Jadi ini melanggar undang-undang, tapi adakah sebarang tindakan diambil? Itu satu perkara yang bagus soalan, sebab tidak ada tindakan yang diambil dan kita tak tahu siapa sebenarnya yang patut ambil tindakan. Sebab SPR tidak mempunyai kuasa, tidak mempunyai enforcement power, tidak mempunyai pegawai enforcer, tak boleh berlaku. Jadi itu sebabnya cadangan seperti kita gubal balik undang-undang tu, kita perbaikikan balik, sudah tentu kemungkinan besar SPR juga patut mempunyai enforcer sendiri kan, untuk menjalankan kegiatan-kegiatan kesihatan yang dilakukan. Lagipun ia berlaku mungkin 5 tahun sekali, dan juga kalau ada pilihan kecil itu pun berlaku dan juga jarang berlaku. Okey, baiklah. Dan semuanya bergantung kepada bagaimana calon dan parti itu sendiri betul-betul telus dan juga pengundi dari segi integriti mereka. Sedikit harapan bagi pengundi-pengundi di luar sana untuk Datuk kongsikan kepada mereka. Oleh kerana saya lebih kepada integriti, saya rasa kalau nak pilih integriti, sebab ini adalah untuk masa depan anak cucu kita. Sebab kita tak nak kalau kita pilih cara-cara tak integriti, sebab kalau kita ikut kajian, rasuah saja kita hilang lebih kurang 60 bilion setahun. Jadi dalam 25 tahun kita dah hilang 1 trilion. Jadi ini merupakan satu peruntukan yang banyak, sepatutnya ia boleh diberikan kepada masyarakat kan, pembangunan dan sebagainya. Jadi itu adalah mustahak, sebab kita kena fikir iaitu pilihlah calon-calon yang baik, yang berintegriti, supaya boleh menjaga negara, menjaga duit rakyat, duit kita, dan juga untuk anak cucu kita supaya imej negara ini tak calar. Itu adalah harapanlah. Saya lebih kepada integriti. Saya tak nak parti mana-mana, tapi saya rasa itu merupakan satu perkara yang patut kita lihatlah. Kalau bercakap tentang integriti ni, bukan tumpuan fokus diberikan kepada pihak parti ataupun calon sahaja. Kita ni sebagai pengundi juga harus juga menekankan integriti dalam apa jua perkara. Dan kalau kita dapat lihat calon ataupun parti itu memberikan sesuatu, mungkin kita rasa itu ianya rasuah, kita jangan ambil lah kan. Itulah integriti. Baik, kita nak ucapkan terima kasih kepada Datuk Seri Akbar Abdul Sattar, mantan Presiden Transparency International Malaysia, ahli lembaga pengarah Institut Integriti Malaysia. Semoga perkongsian hari ini membuka mata dan minda anda untuk anda fikirkan tentang integriti anda sebagai seorang pengundi. Bak kata Datuk tadi, pilih yang benar-benar mempunyai integritinya yang tersendiri.